Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk teroka nombor. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 6. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 4. Soalan 1, tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit bergaris. Kata kuncinya nilai tempat dan nilai digit. Jadi kita akan baca satu persatu untuk kita tahu apakah nilai tempat dan juga nilai digit. Jadi sebelum kita nak menjawab soalan ini, kita perlu tahu dahulu nilai tempat. Jadi kita bermula dengan yang paling kecil, iaitu kita tulis sebagai nilainya ialah sa, kemudian puluh, kemudian ratus, kemudian ribu dan puluh ribu. Cikgu tulis ringkas dulu dan akhir sekali kita ada ratus ribu. Okey, jadi kita lihat soalan pertama, soalan A. Okey, kita baca 308,715. Jadi kita tulis 308, maksudnya 308,000, kemudian 715. Jadi yang digaris ialah digit 8. Okey, so digit 8 berada di nilai tempat. Nilai tempat ini maksudnya rumah lah, rumah ri, jadi nilai tempatnya ialah 1000. Okey, maka kita akan tulis dekat tepi ini sebagai nilai tempat dan nilai digit. So tulis ni nilai tempat. Okey, cikgu gelapkan dulu. Tulis yang pertama nilai tempat. Okey, dan yang kedua kita akan tulis nilai digit. Nilai digit. Okey. Okey, jadi macam cikgu cakap tadi, nilai tempat untuk soalan pertama ialah kita kata sebagai 1000. Jadi kita tulis 1000. R-I-B-U. Okey. Dan nilai digit ialah nombor yang berada di dalam nilai tempat itu. Oleh kerana nombor itu ialah 8, jadi kita sebut 1000, 8000. Maka kita tulis dalam nombor ataupun angka, kita tulis 8000. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Okey, ni titik. Okey, B 196, jadi kita sebut 196,042. Jadi sifar 42. Yang ditanya ataupun yang digaris ialah digit 1. Jadi 1 dekat sini. Maka 1 itu nilai tempatnya ialah ratus ribu. Maka kita akan tulis nilai tempatnya ratus ribu. Manakala nilai digit ialah digit yang berada di nilai tempat itu. Jadi kita tulis 1, kita sebut 100,000. Jadi kita boleh tulis 100,000. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. Okey, 550. So kita tulis 550,760. Jadi yang digaris ialah digit 5. Okey, 5 berada di rumah ataupun di tempat 10,000. Maka kita tulis sini 10,000.
Manakala nilai digitnya ialah kita sebut 5, kita sebut puluh ribu. Jadi kita tulis 50,000. Okey, dan yang terakhir soalan D 893. Jadi kita tulis 1000. Soalan D 893, kita sebut 1000. Kemudian sifar 13 iaitu 13. Digit yang digariskan ialah digit sifar. Jadi sifar ini berada di rumah ataupun di nilai tempat ratus. Maka kita tulis perkataan ratus. Okey, manakala nilai digitnya ialah sifar sebab tidak ada nilai, maka kita tulis sifar saja. Okey, dan sifar itu hanya satu saja sifarnya. Dia tak boleh dia duduk dekat ratus buat 3 sifar. Okey, tak boleh. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 1. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 2. Lengkapkan ayat berpandukan kad nombor di bawah. Baiklah, ini kad nombornya, iaitu 270,198. Jadi kita lihat soalan A, ditanya nilai tempat 2. Jadi kita boleh tulis dahulu nombor ini 2, 7 sifar 198. Maka kita gariskan nilai digit, bukan nilai digit, digit 2 kita gariskan. Jadi apakah nilai tempatnya? Kita sebut 10, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Maka jawapannya ialah kita akan tulis sebagai ratus ribu. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan A. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Kita baca soalan, nilai digit bagi 7. Nilai digit untuk 7. Jadi sama juga, kita salin dulu nombor ni. Okey. 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 Cuma kat sini cikgu gariskan digit yang lain Okay, so kita boleh padam yang kita tak perlukan. Okay, kemudian kita gariskan 7. Jadi kita lihat nilai tempatnya ialah 10, ratus, ribu, puluh ribu. Jadi nilai digitnya ialah kita sebut 70,000. Kita tulis 70,000. Okey, kita kena ingat cara menjawab dia semudah saja. Kalau nilai tempat dalam perkataan, kalau nilai digit dalam angka. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Digit di tempat ratus ialah, so kata kuncinya ialah digit yang di tempat ratus. Jadi tempat ratus, okey, kita salin macam tadi juga. Okey, di tempat ratus ialah rumah yang berada di ratus. Okey, cikgu kena delete ni dulu. Okey, okey, jadi kita boleh salin yang ni nanti. Copy. Okay, kita boleh buat soalan D nanti Okey, jadi digit yang berada di ratus, jadi kita sebutlah iaitu 10 ratus. Jadi digitnya ialah 1, maka jawapannya ialah 1 sahaja. Okey. Kemudian soalan D, kotak kosong ialah digit, nilai digit bagi 9. Okey, kita lihat sini 9. Apakah nilai digitnya? Kata kuncinya ialah nilai digit. Apakah nilai digit untuk 9? Maka kita akan jawab sebagai 90. Itu nilai digit untuk 9. Itulah dia cara-cara menjawab soalan 2, C dan D. Kita teruskan dengan soalan E. Okay, kita salin nombor ni. Dan satu lagi. Senang. Okey, soalan E.
tempat kosong ialah nilai tempat bagi 8. Tempat 8 ni apakah nilai tempat dia? So kita jawab sebagai 8 ini kita gariskan. 8 ini nilai tempatnya ialah SAR. Dan seterusnya soalan F. Digit di tempat ribu. Okay, digit di tempat ribu ialah apa? Ditanya rumah di tempat ribu. Ribu ialah kita gariskan dulu. Ribu kat sini. Jadi apakah digitnya? Maka digitnya ialah sifar. Okay. Ditanya digit. Bukannya nilai digit. Digit. Jadi kita jawab jawapan dia sifar. Okay. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 3. Cerakin 709,165 mengikut nilai tempat. Jadi kata kunci di sini ialah pertama kita nak cerakin, kedua mengikut nilai tempat. Jadi kita cuma salin digitnya dan juga kita letak nilai tempatnya. Okey. Kita tulis 7. 7 itu ialah 100,000. Kemudian kita akan tambah. Kita tambah terus dengan sifar itu tidak ada nilai. So kita terus tambah 9 sebagai 1000. Kemudian kita tambah 1 sebagai 100. Seterusnya kita tambah 6 sebagai 10. Dan kita tambah 5 sebagai SAR. 5 SAR. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan E yang mana kita cerakinkan mengikut nilai tempat. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 4. Lengkapkan. Jadi di sini ada nombor iaitu 340,935, kemudian dicerakinkan. Cuma cerakin itu berbeza-beza. Jadi cara dia ialah kita akan isikan tempat kosong. Maka sebab kita tak tahu apakah nombor yang kurang di sini, maka kita boleh tulis satu-satu. Okey. Jadi nanti kita tik yang mana tak ada. Okey. Pertama ini ialah 300,000. Jadi kita buat 300,000. Kita buat bentuk lazim terus. Okey. So kita buat 300,000. Kemudian 40,000. Kemudian sifar ni boleh tulis sifar macam tu. Kemudian 930 dan 5. Jadi bila kita tambah, kita dapat nilai je 34 sifar 935. Okey, jadi kita kenal pasti manakah nombor yang tidak ada. Okay, kita lihat sini 300 tidak ada. So kita boleh tanda pangkah. Nanti kita akan dapat jawapan dia lah. Okay. So kita tanda pangkah. Okay, pangkah. Dan 40,000 ada. Sifar ni tak ada. So kita buat macam ni. 900 tak ada. 30 ada. 5 pun ada. Jadi ada 3 yang tak ada. Maka sifar ini kita tak boleh letak. Maka 2 kotak ini jawapannya ialah yang kosong ialah yang pertama 300,000 dan kita boleh tulis dan kemudian 900. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan 4A. Okey, kita boleh alihkan ni. Ini kita alih, kita dudukkan dekat atas. Macam tu. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B.
Baiklah, masih lagi kita akan lengkapkan. Cuma di sini cerakin ini mengikut nilai tempat. Kita baca dahulu nombornya, iaitu 417,000 kemudian 85. Okey. Jadi untuk menjawab soalan ni apa yang tidak ada, maka kita akan tulis dahulu dia cerakinnya. Okay, jadi kita buat sambungan. Kita tulis daripada awal, iaitu 400,000. Nanti kita akan potong dan potong. Tambah 10,000. Kemudian kita tambah 7,000. Kemudian kita tambah. Okay, sifar ratus kat sini tulis. Kita boleh tinggalkan pun tak apa. So tulis apa, tambah 80 dan kita tambah 5 sar. Okey. Dan seterusnya kita akan potong satu persatu mana yang tidak ada. Jadi itulah jawapannya. Jadi kita lihat sini 100,000 ada kat sini. Okey, dah ada, jadi kita boleh potong. Sifar ratus, okey, dah ada, kita potong. Kemudian 10,000, okey, pun dah ada. Kemudian 5 sar pun dah ada. Maka yang kosong kat sini ialah 2 saja. Jadi inilah dia jawapannya. Jadi kita tulis semula jawapannya ataupun kotak kosong yang kita nak isi ialah nombor 7,000 dan 80. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Lengkapkan, jadi ada tempat kosong 500 tambah 900,000 tambah tak tahu dan tambah 2. Jadi macam mana kita nak buat macam ni? Nombor apa yang terhasil, maka kita akan buat bentuk lazim terus. Okay, so kita ambil 500, kita ambil 900,000, kemudian ada 2 kat situ. Jadi ada satu kotak kosong yang kita tak tahu nak letak apa. Jadi kita boleh bebas sebenarnya. Soalan ini sangat umum. Kita boleh letak apa-apa saja, nombor puluh ataupun ratus ribu pun boleh. Okay? Jadi cikgu cadangkan kita buat puluh lah, mudah. So kita buat, cikgu letak warna merah kat sini. So cikgu buat 30. Okay? Jadi kita tambahkan. Okay. Bila kita tambah, kita akan dapat jawapan kat sini. Jadi kita tambah. Okey, kita dapat jawapannya kat sini, iaitu 2, 3, 5, sifar, 5. Jadi inilah jawapan yang terhasil untuk kotak kosong ini. Manakala 30 ini kita akan masuk kat dalam ni. Maka ada 2 jawapan kat sini. Yang pertama 500,000 532, bukan 59 silap. Baik. So nombor dia ialah 900,532. Okay, dan nombor satu lagi dalam kotak ni ialah 30. Okey, cuma yang cikgu nak bagi tahu, nombor 30 ini boleh jadi macam-macam. Tak ada masalah. Kalau awak berbeza dengan cikgu, tak ada masalah. Cikgu bagi ini sekadar cadangan sahaja. Okey, baiklah. Dengan itu, tamatlah sudah soalan teroka minda kita pada hari ini untuk muka surat 6, nombor 1 hingga 4. Yang baik itu daripada Allah SWT. Manakala yang tak baik daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.